Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. InsyaAllah pada hari ini saya cuba nak mentafsir satu ayat daripada surah An-Nisa yang berbunyi wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilu. Baik, kita akan tengok dari dua aspek, iaitu salah satu tafsiran yang pertama itu dalam Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 600 Hijrah, dan satu lagi kita akan lihat penafsiran ayat surah An-Nisa ini dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran daripada Imam Al-Qurtubi yang wafat pada 671. Dalam ayat ini, ayat surah An-Nisa ini kita akan lihat bagaimana pentafsiran dua orang tokoh ini dalam dua kitab yang berbeza dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Sebelum saya pergi kepada huraian atau pentafsiran dua-dua tokoh ulama tafsir ini, adalah lebih elok kalau saya orang cakap memberi tak kenal maka tak cinta, maka kita nak tengok sedikit biografi dua tokoh ini. Kalau kita lihat tafsir Mafatihul Ghaib ataupun dalam kalangan ulama tafsir lain, mereka lebih mengenali dengan tafsir Al-Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau lihat di sini, nama Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Umar Ibnu Al-Husain Al-Taimi Al-Bakri At-Tabaristani Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berketurunan daripada Abu Bakar As-Siddiq, maknanya susu galungnya daripada orang-orang yang telah dipercayai oleh Rasulullah SAW. Gelaran Fakhruddin Ar-Razi ataupun gelaran yang satu lagi yang lebih dikenali ialah Ibnu Khatib Ar-Rai. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini dilahirkan di bandar Rai di Iran, sebuah bandar yang berhampiran dengan Tehran. Bapaknya ialah seorang qadi ataupun seorang ulama besar pada waktu itu dan juga menjadi rujukan masyarakat setempat. Imam Fakhruddin Ar-Razi mula mendapat pendidikan daripada ibu dan juga bapanya yang juga seorang imam besar, iaitu Imam Diyauddin Khatib Ar-Rai, dan juga anak murid ataupun sahabat kepada Imam Bughawi. Maka dinisbahkanlah Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sebagai Ibnu Khatib Ar-Rai, dinisbahkan kepada bapaknya. Selain daripada itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga ada menuntut ilmu di sekitar bandar Rai, iaitu Majduddin Al-Jali di antara gurunya yang terawal. Dan juga Imam Fakhruddin ini mahir dalam kitab fiqh, ilmu bahasa, sastra, ilmu mantik dan juga ilmu mazhab kalam yang membolehkan dia melakukan pentafsiran di dalam Al-Quran. Beliau juga pakar dalam ilmu perubatan dan juga ilmu hikmah. Di antara guru, kita lihat guru-guru Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu Salman Ibnu Nasir Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ishaq Ibnu Zaid Ibnu Ziyad Maimun Ibnu Mahram Al-Qasim Al-Ash'ari, yang juga salah seorang Imam Al-Haramain. Yang kedua, Abdul Malik Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Ibnu Muhammad, yang terkenal dengan nama Imam Al-Haramain, Diyauddin Al-Ma'ali Al-Juwaini. Itu di antara guru-guru Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita lihat karya-karya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu karya yang dalam bahasa Arab yang disiapkan sepenuhnya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga karya daripada bahasa Arab yang disempurnakan oleh orang lain selepas kewafatan ataupun selepas kematian Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan karya yang ketiga, karya yang ditulis dalam bahasa Parsi. Antara karya-karya beliau yang ditulis dalam bahasa Arab, iaitu kitab Mafatihul Ghaib itu sendiri, ataupun juga dikenali dengan kitab tafsir Al-Kabir. Jadi dua nama, ada yang menggunakan kitab tafsir Al-Kabir dan juga kitab Mafatihul Ghaib. Kitab tafsir Suratul Fatihah, kitab tafsir As-Saghir dengan judul Asrar At-Tanzih wa Anwar Tatwil, kitab Nihayatul Uqul dan sebagainya. Karya-karya dan juga karya-karya yang belum beliau dapat siapkan dan disiapkan ataupun disambung oleh orang lain ialah kitab Syarah Sabtu Az-Zundi, kitab Kulliyat Al-Qanun, kitab Syarah Wajiz Al-Ghazali. Kitab Mafatihul Ghaib ini, macam saya cakap tadi, juga dikenali sebagai kitab tafsir Al-Kabir kerana terdapat perselisihan berkaitan dengan penjenamaan semula nama kitab ini. Kitab ini mengandungi 32 jilid
ada 32 jilid yang mentafsirkan surah-surah di dalam Al-Quran, dan juga dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu tafsir bil-ra'i dan juga tafsir bil-maksur. Tafsir bil-ra'i ini dia masuk penggunaan akal dalam penafsiran, dan juga tafsir bil-ra'i bil-maksur ini menggunakan hadis, sunnah dan sebagainya. Tafsir ini menggunakan metod tahlili bil-ra'i, iaitu menjelaskan keseluruhan ayat Al-Quran. Dia mengutamakan hubungan di antara surah dengan surah, ayat dengan satu ayat, serta menjelaskan hikmah yang terdapat dalam urutan Al-Quran. Penulisan yang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini juga menceritakan tentang, mengaitkan tentang ilmu matematik, falsafah, biologi dan lainnya dalam penafsiran beliau. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga meletakkan pendapat ilmu kalam, dan juga ia menolak iaitu mengikuti metod ahli sunnah. Dia masuk juga pendapat ilmu kalam dan juga ahli sunnah, dan menolak penentangan pemikiran Mu'tazilah dalam kitab tafsir Mafatihul Lughat itu sendiri. Imam Fakhruddin Ar-Razi mentafsirkan sesuatu ayat hukum, maka ia akan lebih cenderung kepada mazhab Asy-Syafi'i. Maka di sini bolehlah kita kata dia terikat ataupun lebih cenderung mengupas ayat-ayat Al-Quran ini mengikut Imam Asy-Syafi'i. Metod yang digunakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam mentafsir Mafatihul Lughat ini ialah ada 4, ada qiraat, ada hadis, ada syair. Itu antara metod yang digunakan dalam mentafsir. Sebab penurunan ayat tafsir ini cukup banyak membicarakan berserta dengan sandaran ataupun tanpa sandaran. Keistimewaan tafsir ini dan juga kekurangan tafsir Mafatihul Lughat ini banyak berpandukan kepada logik akal. Tafsir bil-ra'i dengan memaparkan nas-nas yang sedikit. Tafsir ini juga sesuai dengan Mushaf Uthmani, iaitu dari ayat kepada ayat dan surah kepada surah. Tafsir ini juga dengan terperincinya merangkumi pelbagai aspek perbahasan ilmu falsafah, ilmu perubatan, matematik dan sebagainya. Dan yang kedua, penulis yang kedua dalam kitab Jami' lil Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi, kita lihat sepintas lalu nama lengkap Imam Qurtubi, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farshi Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi. Maknanya dia berada pada Kepulauan Andalusia. Dia dilahirkan di Cordoba, salah satu besar kota Andalusia pada zaman kebudayaan Islam. Dia besar dalam asuhan ayahnya, seorang petani, selama era Muwahhidin sekitar tahun 80 hingga 595 Hijri. Sejak kecil Imam Qurtubi dibesarkan dalam asuhan ayahnya dan mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri. Dan beliau mempunyai wawasan yang sangat luas, terutamanya dalam bidang syair, bahasa Arab, nahwu, saraf, qiraat, balaghah, ilmu Quran, tafsir dan juga hadis. Beliau dikenali ataupun dijoloki dengan gelaran Syamsuddin. Tapi Imam Qurtubi kurang menggemar gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain. Tafsir Qurtubi ini banyak mengutip ulama-ulama sebelumnya, iaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Ibnu Arabi. Maknanya dia rujuk kepada kitab-kitab penafsiran yang lama-lama. Dalam kitab tafsir ini juga, kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran ini, Imam Qurtubi memperlihatkan aspek qiraat, aspek i'rab dan juga masalah yang berlaku berkaitan dengan nahwu dan juga balaghah. Corak penulisan dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, beliau banyak membahaskan masalah fiqh pada masa ini, dan juga memberi ruang yang sangat besar untuk mempertimbangkan masalah fiqh dalam kitab beliau ini. Di sini dikatakan bahawa tafsir karya Al-Qurtubi ini bercorak fikih, sebab dia banyak menggunakan fiqh dalam penafsirannya. Kerana dalam mentafsir ayat-ayat Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan fikih yang saya sebutkan tadi. Dan kelebihan dan kelemahan kitab ini, adapun kesungguhan tafsir Qurtubi menerangkan hukum-hukum Al-Quran secara luas dan jelas. Banyak menyandarkan kepada hadis-hadis, mengumpulkan ayat-ayat hadis dan juga pendapat daripada alim ulama berkaitan dengan hukum. Kemudian dia memilih pendapat yang lebih kuat, maka dia pakai. Sedangkan kelemahan dalam kitab ini banyak menyebut Isra'iliyat, banyak unsur-unsur Isra'iliyat dalam kitabnya ketika meriwayatkan atau mentafsirkan kitab ini. Kita tengok dalam perbahasan dalam tafsir dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga ini, wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ila akhir ayat. Dalam kitab yang ditulis oleh Mafatihul Lughat, dia kata al-qistu, kalimah al-qistu itu bermaksud adil, seperti percakapan aqsitur rijal, lepas tu idza adala, dan juga Allah berfirman wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, iaitu berlakulah adil, sesungguhnya Allah suka kepada berbuat adil.
Manakala Az-Zujaj berkata asal kalimah al-qisti aqsutu ataupun seluruhnya adalah al-qistu, iaitu sebahagian. Maka jika orang yang mengatakan qistu bermaksud jarin, iaitu jiran, maka dia bermaksud bahawa jiran telah menzalimi pemiliknya dalam bahagian-bahagian miliknya. Maka jika mereka menggunakan aqsatu, yang dimaksudkan ini ialah memiliki keadilan, maka dapatlah kita nilai dalam bentuk ansafu, berlaku adil. Dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ini, wa in khiftum alla taqsitu fil yatama, dan kamu takut jika dapat tidak berlaku adil, merupakan sebuah syarat dan firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tablakum minan nisa, maka kahwinilah perempuan yang kamu senangi sebagai balasan. Maka dapat dijelaskan hubungan di antara jazak dan juga syarat. Maka tafsir dalam kitab ini sedikit ada perbezaan. Nah, pendapat yang pertama daripada Urwah, dia kata kepada Aisyah, apakah firman Allah wa in khiftum alla taqsitu fil yatama? Kemudian Aisyah menjawab, wahai anak saudariku, yang difahamkan dengan perempuan yatim yang masih di bawah penguasaan walinya, dan walinya menginginkan harta dan kecantikannya, akan tetapi ia ingin mengahwini dengan mahar yang rendah. Kemudian jika dia mengahwini wanita yatim yang berada dalam jagaannya, dan dia menggauli dengan buruk dan kasar, kerana ia mengetahui tidak ada orang yang akan melindungi si yatim daripada kejahatan suaminya, maka Allah berfirman, wa in khiftum an tazlimu al-yatama 'inda nikahuna fankihuna ghairahunna ma qablakum minan nisa. Allah Ta'ala kata, jika kamu takut menyakiti perempuan-perempuan yatim, jika kamu menikahinya, maka sekadarlah kamu menikah perempuan yang kamu senangi. Maknanya dalam tafsir ini, kalau kita tak mampu nak menikah lebih daripada satu, ataupun menikah anak yatim, dan kita berbuat zalim, maka kita menikahlah satu. Ini dia dalam pendapat yang pertama. Nah, manakala dalam pendapat yang kedua, pentadbiran ayat ketika turun ayat tentang wanita yatim serta menguruskan harta mereka dengan salah termasuk dalam dosa besar, maka para wali takut akan mendapat dosa sekiranya berbuat yang tidak sepatutnya kepada anak yatim, maka mereka berasa susah dalam perwalian tersebut. Maka jika kamu takut untuk tidak berlaku adil kepada manusia yang ramai isteri dan menyalahkan guna anak yatim, maka cukuplah sekadar kamu menikah seorang. Dan juga kerana itu, bila khawatir tidak mampu berlaku adil, maka seseorang lelaki hendaklah menikah dengan jumlah isteri yang mampu dipenuhi keadilannya. Jika tidak mampu berbuat adil dalam poligami, hendaklah dia mencukupkan diri dengan satu isteri, sebab keadilan ini hukumnya adalah wajib. Tak boleh nikah tak mampu menikah ramai, maka Mafatul kata menikahlah seorang. Manakala Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum adalah syarat, dan jawabnya adalah fankihu ma tablakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Artinya, selain daripada perempuan yatim yang hartanya di bawah penjagaannya, maka para tabi'in berpendapat jika anak yatim dinikahkan, nikahnya sah sampai dia balik. Ini nikah anak yatim yang tak cukup umur lagi, kata para tabi'in, sah sehingga nikahnya itu sehingga dia balik. Setelah dia balik, maka dia boleh buat pilihan sama ada nak teruskan nikah itu ataupun dia nak membatalkan. Di sini ada pendapat Sufyan As-Sawri dan juga daripada mazhab Syafi'i, kata tak boleh menikah anak yatim sehingga dia balik. Mana kita faham di sini, wali tak boleh nak menikah anak yatim sehingga dia balik. Tapi dalam kalangan tabi'in kata boleh menikah anak yatim yang tidak cukup umur, maka bila cukup umur dia buat pilihan sama dia nak menikah ataupun nak membatalkan pernikahan tersebut. Sementara Ahmad dan Ishaq berkata anak yatim yang berusia 9 tahun tidak boleh dinikahkan dan tidak ada hak setelah dia balik. Dan ini dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, maka kejadian tersebut bolehlah ijma' menurut Imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama tidak boleh menikah anak perempuan yatim sehingga dia cukup umur dan boleh menguruskan diri, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, an-nisa fi yastaftunaka, wa kata nisa dan juga imrah ini merupakan kalimah yang diguna pakai untuk perempuan dewasa, sama seperti ar-rijal, lelaki. Nah, lelaki yang dewasa. Dan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 127, yataman nisa adalah perempuan yang belum balik dan juga perempuan yang sudah balik. Kerana ada percanggahan dia punya pentafsiran di situ. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka masuklah perempuan yatim yang sudah balik dalam ayat ini, maka tidak boleh dinikahkan perempuan yatim yang sudah balik kecuali dengan izinnya. Maknanya perempuan yatim yang sudah balik, maka wali tak boleh nikah pandai-pandai nak nikah, mesti minta izin kepada anak yatim tersebut. Dan tidak dinikahkan perempuan yang yatim yang belum balik kerana tidak ada izin baginya, kerana dia kecil.
kata Imam Al-Qurtubi. Dan apabila perempuan yatim yang belum balik dia sudah besar, maka boleh dah dinikahkan dengan izinnya. Dengan kata huraian lain, anak perempuan yang yatim, ya, maka wali pendapat yang pertama kata boleh dinikahkan. Boleh dinikahkan apabila dia cukup umur. Maka bila dia cukup umur, dia boleh nak meneruskan nikahnya ataupun membatalkan nikahnya. Dan dalam kitab Mafatihul Ghaib kata, nikah ni, anak yatim ini, ataupun dalam surah An-Nisa ini, nak menikah ramai, berkisar tentang anak yatim dan juga dan sebagainya, boleh nikah kalau ada kita mampu memberi keadilan. Kalau tak mampu memberi keadilan, maka cukuplah sekadar kita menikah hanya seorang dan memberi keadilan kepada seorang isteri sahaja. Dan juga dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ada perbahasaan sedikit. Ada tabi'in yang kata anak yatim ni boleh dinikahkan walaupun tidak cukup umur, tetapi dia boleh membuat pilihan selepasnya dia cukup umur, sama ada nak meneruskan pernikahan ataupun nak membatalkan pernikahan. Dan juga wali tak boleh sewenang-wenangnya nak menikahkan anak yatim tersebut. Dia mesti meminta keizinan, meminta keizinan kepada anak yatim tersebut walaupun dia sudah balik. Dan juga tak boleh nak menikah anak yatim yang belum balik, kata Imam Al-Qurtubi, kerana dia masih lagi kecil. Dia masih lagi kecil dan dia tidak belum lagi cukup umur ataupun belum balik. Jadi begitulah huraian berkaitan dengan surah An-Nisa daripada dua kitab tafsir, iaitu Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Cukup sekadar itu dulu. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Itu adalah kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.